Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak bawakan semangat keluarga Malaysia. Itulah dia. Saya rasa Fariha teruja sebab saya duduk dekat sangat. Saya tahu sikit. Dia macam Malaysia hari ini begitu. Dan satu hari lagi sebelum kita menyambut Tahun Baru Cina, kita menyambut Tahun Harimau. And hopefully akan membawa lebih prosperity untuk rakyat Malaysia. Dan cerita tentang prosperity dan semangat keluarga Malaysia. Kita bersama satu keluarga ni yang bukan saja menyambut Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Ailadha, Christmas. Kesianlah kalau saya dah botak dah. Botak? Sinilah PM tepi. Baik, kita dah bersama dengan ini pasangan suami isteri Sebastian Lim dan juga Zian Lim. Yang sudah berkahwin 19 tahun. Oh, itu satu untuk saya memang achievement. Saya nak, apakah rahsia untuk sampai 19 tahun tu? Rahsia dia, saya bagi dia makan, dia suka makan. Betul lah? Betul. Sebastian setuju? Setuju. Saya memang suka makan. Kalau Tahun Baru Cina ni memang makan macam-macam yang akan dihidangkan lah. Ya, macam-macam. Jadi macam mana persediaan Tahun Baru Cina? Ada orang kata set plan setiap tahun ke macam mana? Kita mula dengannya. Saya ya. Okey, so setiap tahun preparation dia sama je. So mula-mula dalam 3 minggu sebelum Tahun Baru Cina tu kena pergi bank tukar notes baru kan, sebab kalau bagi notes lama ni tak cun lah, tak on kan. So kita akan dapatkan notes baru daripada bank. Lepas tu preparation in terms of baju anak-anak, sebab in terms of culture budaya Cina, kita digalakkan pakai baju baru for the first few days kan. Mungkin at least 4 hari pertama, 5 hari pertama tu semua baju baru. Shopping lah kan. Lepas tu shopping untuk snacks, barang-barang makanan apa semua. Dan juga dekor lah. Untuk nampak macam sikit kan. Untuk sambut Tahun Baru Cina. Okey. Kita tahu Zian darah campur banyak ni. Ada Melayu, ada Thai semua gitu. dah bercampur. Okey, Sebastian sebagai suami kan, bagaimana mula-mula tu Zian masuk family kan, nak tahu, kenali budaya, adat orang Cina, masyarakat Cina, bagaimana Sebastian menjadi tulang belakang kepada Zian lah. I see. Isteri I ni dia special sikit. Sejak kecil dia memang suka budaya orang Cina lah. Okay, so biasa. Because kita duduk di Malaysia, kita tengok Astro, kita tengok TV. Banyak-banyak rancangan lah. Ada English program, ada Chinese program, ada Hindustan. Jadi ni yang paling dia gemar TVB, Hong Kong drama. Jadi dia macam ada Hong Kong superstar sikit lah. Tak ada lah. Tapi dia sudah biasalah dengan tengok culture lah, budaya orang Cina lah. Okay, makan pakai chopstick, kena panggil orang yang lebih tua daripada kita untuk makan dulu. Benda-benda macam ni lah. Ya, filial piety masih penting ya. Yes. Jadi dah 19 tahun hidup bersama-sama dan serasi bersama-sama. Jadi ingat tak dulu 19 tahun dulu, apakah kesukaran yang dihadapi dari segi keserasian budaya itu? Apa yang paling memeranjatkan kalau nak sambut Tahun Baru Cina ni? Memeranjatkan lah. Atau macam mungkin tak biasa, benda yang mungkin kekok sikit. Mungkin untuk saya lah kan, sebab saya mungkin tu. Betul. Kan? Sebab dia dah sambut raya Cina dia kecil kan. Saya rasa untuk saya mungkin perbezaan culture tu, budaya tu sangat berbeza. Betul, saya memang tengok cerita Hong Kong suka kan, sebab semua lencai-lencai semua kan. Tapi in terms of budaya tu dia beza. Hong Kong punya budaya dengan Malaysia punya Chinese budaya beza. Saya rasa yang paling surprise waktu mula kahwin, untuk kan kena serve tea untuk raya pertama, raya Cina yang pertama. Biasanya kita sebagai menantu akan kena serve tea kepada elderly, kepada mak mentua, bapa mentua. So mula-mula tu rasa malu. Sebab dalam movie je kita tengok kan bagi serve tea macam ni. So nak get used to new budaya tu rasa pelik mula-mula, lepas tu dah lama-lama okeylah. Ya, begitu juga dengan Sebastian juga kan nanti. Pas tak? Pas. Oh, pas. 19 tahun mesti dah pas kan. Sebab pertukaran tu budaya. Begitu juga dengan Sebastian kan, nak adapt macam mana adat Melayu dan sebagainya. Baik, ini juga kita nak paparkan satu berkisah berkenaan dengan seorang guru ni dekat Kelantan. Jadi dia bangsa Cina, tapi dia tahu kalau orang Cina di sana dah ada asimilasi dengan orang Melayu dan sebagainya. Betul. Pandai, dia guru bahasa Melayu, lepas tu Sanjawi pun dia profesional. Bukan dia seorang saja ya. 4 adik-beradik semuanya guru.
Apa tu suami-suami mereka pun menjadi guru, anak pun menjadi guru bahasa Malaysia. Jadi kita saksikan cerita semangat keluarga Malaysia ini. Kita ke Pasir Mas, Kelantan untuk bersama dengan Cikgu Owi Kim Jim. Saksikan. Itu keunikan dia. Meriahnya. Meriah. Zian tengok. Dia ada rasa dekat tu. Rasa dekat. Kelantan ya. Kelantan setengah Kelantan. ada sini. Jadi dia tu rindu ni. Payah. Payah. Tapi itulah dia kan, kalau di Kelantan, maknanya masyarakat Cina dan juga Melayu memang dah bersatu. Betul, dah bersatu. Sebab macam saya pun dibesarkan di Besut. Besut tu border Terengganu dengan Kelantan, tapi memang kecik Kelantan lah sebagai orang Besut. So kalau kat sana tak ada sangat perbezaan orang Melayu ke orang Cina ke. So dia punya profiling orang Kelantan. Bukan orang Melayu, bukan orang Cina. Dia orang Kelantan. Orang Kelantan. Orang Kelantan kita. Sebab tadi saya tengok Sebastian tengah tengok cerita tu tadi kan. Dia macam giling kepala sikit, dia macam tak percaya begitu. Jadi adakah anda rasa mungkin anda daripada Petaling Jaya kan, mungkin kawasan di bandar berbeza dengan kawasan kampung dari segi persepsi? Dia a bit different lah macam nak kata. Kita orang bandar ni we not as unified as the orang di Kelantan maybe lah. Semangat dia tak sama? Semangat actually we are getting a bit more harmonious lah in that sense lah, because kita orang Malaysia, we all love public holiday. Semua pun celebrate. Okey. Betul. Hari ini kita nak cakap nak tahu juga pasal makan, sebab saya macam Nas pun dah bercampur kan. Dah tahu macam makan besar macam mana. Bagi kami orang Melayu akan menganggap macam makan besar mesti kena besar punya. Makan ada ikan, ada semua penuh ni. Satu meja lah. Satu meja kan. Jadi bagaimana? Adakah itu memang kalau makan besar Tahun Baru Cina memang macam tu ke, ataupun ikut? Adakah itu tradisi keluarga anda? Kebanyakan betul. Kebanyakan dia betul-betul perkataan makan besar tu betul-betul makan besar. Tapi dia ikut saiz keluarga tu. Kalau saiz keluarga tu biasanya setengah keluarga waktu reunion dinner dia akan ada semua cousins, uncle, auntie semua akan join sekali kan. Setengah keluarga dia macam tu. Setengah keluarga pula hanya keluarga yang terdekat je. Ayah, ibu dan juga adik-beradik. Makan besar tu dia saiz makan tu dia akan sebesar ahli keluarga. Sebesar ahli betul. keluarga. Okey. Ada je yang simple, macam keluarga kami simple lah. So cukup untuk contoh 6 orang dekat meja tu makan apa yang ada sahaja. Tapi sebenarnya kebanyakan keluarga kawan-kawan boleh tengoklah dekat Instagram, dekat Facebook kan, memang betul makan besar lah. Meriah. Betul. Jadi bukan Tahun Baru Cina saja, sebab kita pun berlainan budaya bersama-sama mendirikan takhta satu keluarga kan. Jadi macam mana pula dengan nak menyambut hari raya dia. Lepas tu kalau kita tengok media sosial, Christmas pun sama sekali disambutnya. Jadi ada rasa kesusahan di sana. Saya tahu ada rasa semangat, tapi ada tak rasa macam, susah betul lah banyak sangat perayaan ni. Benar tak Sebastian? Oh tak, I rasa sangat meriah. As Malaysian dapat merayakan all sorts of perayaan is fantastic lah. Sangat unik Fantastic lah. Compared to you tengok ada macam orang putih kan, they celebrate Thanksgiving, Christmas, New Year, then that's it lah. Itu saja. Itu sahaja. Kita sini many types of culture, many types of food lah. Dapat enjoy. So rasa memang meriah. So kalau tahun-tahun ni kan tahun harimau, ada tak kalau macam you punya kepercayaan ke apa ke, tahun ni kena hias macam ni sikit, dia ikut tahun ke ataupun tak kisah pun? Tak ada rasanya. Tak ada. Setakat yang kami tahu Farinah tak tahu ada. sebenarnya kalau tahu harimau ni kita kena sembelih harimau dan kita kena makan harimau. Astagfirullahaladzim. Okay, gurau-gurau saja di pagi ni. Jadi dalam kita masih berbicara dengan keluarga Lim kita di sini, kita nak kongsikan satu lagi inspirasi untuk anda, kaum Wisaya di Sabah, bagaimana mereka menyambut Tahun Baru Cina. Baik, kita saksikan. Semangat keluarga menyerah, kesian kongsi facai, kesian terhentak kepala pula, kesianlah budak tu. Tapi itulah dia semangat Tahun Baru Cina, Tahun Harimau dengan kaum Bisaya di Sabah dekat kawasan Beaufort, dengan kawasan Kampung Penyu di sana. Selalunya dia berkumpul di sana. Berbila bangsa jugalah. Dan kalau tengok tadi keluarga tu ada yang dah masuk Islam dan sebagainya. Jadi kita nak tanya juga Sebastian dan juga Zian kan. Dari segi makanan ni kadang-kadang kan bila macam you all kan
ada Melayu, ada ini dan sebagainya. Bagaimana menyediakan makanan yang semua boleh makan tanpa was-was? Macam tu. I see. I guess untuk family kita orang memang respect. Sebab dah tahu kan, sebab memang kalau family I pun memang dah rojak sangat kan, sebab ayah pun orang daripada Germany apa semua. So when I masuk family Sebastian pun faham, so respect. So waktu makan bersama memang halal food lah, halal food. Dan kalau waktu Tahun Baru Cina, tradisi untuk raya Cina pertama kan, hari pertama kita akan makan vegetarian food. So memang setiap tahun pergi rumah parents ataupun rumah relatif, memang hari raya Cina pertama tu memang vegetarian food. So senang untuk So kita adakah ini makan. tradisi? I understand especially orang Hakka. Difahamkan saya is tradition from my family side lah. Some ada Hakka they mungkin tak makan vegetarian lah. Dia makan some traditional Hakka dishes macam tofu, mushroom, some herbal soup ke apa, I tak pastilah. But from my side memang yes, kita observe vegetarian on the first day. Tapi Zian dah pro masakan tu semua. Dah pro. Kan saya pun dulu tak berapa minat sangat, minat cerita Cina je tapi tak minat masakan Cina. Tapi dah kahwin dah dekat 2 dekad ni, sekarang dah memang dah tahu setiap tahun pun makan seakan-akan yang sama. So dah mindset okey, nanti kena makan ni, boleh lah. Suami pun bahagia, perut pun kenyang. Itu antara kunci. Kepertahanan suatu perkahwinan 19 tahun. Tahniah kita ucapkan. Mungkin ada ucapan istimewa untuk rakyat Malaysia di luar sana sempena Tahun Baru Cina. Okay, selamat Tahun Baru Cina buat semua rakyat Malaysia yang menyambut Tahun Baru Cina. Saya rasa sebagai satu negara yang berbilang bangsa, amat penting untuk kita embrace each other's culture. Orang Cina lain, orang Melayu lain, orang India lain. So mungkin kita ambil opportunity untuk embrace this culture during festivities season macam ni. So selamat Tahun Baru Cina. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. And of course the silent man is a good man. Good man is a silent man. I campur sikit lah. Boleh. I want to wish all Malaysians a very happy Chinese New Year. Harap-harap tahun ini the number of COVID cases will drop tremendously lah. Then we all can go back to some form of normalism lah. Bagus. Diharap anda semua juga observe SOP pantau SOP anda apabila sisi keluarga. Tapi rumah terbuka dilarang untuk tahun ini. Jadi hanya keluarga yang terdekat saja. Baik. Alright. Terima kasih kepada Sebastian Lim dan Zian Lim. Moga-moga ini membawa tuah yang lebih banyak. Terutama kita ni yang berdepan dengan pandemik ni kan. Betul. Kong hei fat choi sin dan kuai lah. Alright, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, Farihah kita akan berkongsi kita macam mana jadi cantik di luar dan di dalam. Rambut. Semua-semua. Dia Syai.